Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik daripadanya kita dapat berkumpul pada malam ini untuk kita sama-sama mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada minggu yang lalu kita telah membahaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, Al-Wahid. Jadi insya-Allah pada malam ini kita masuk nama yang seterusnya pada muka surat 188, iaitu nama Allah As-Samad. As-Samad. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad hanya disebutkan sekali sahaja dalam Al-Quran. Sama seperti nama Allah Al-Ahad hanya sekali sahaja ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi begitu juga As-Samad disebutkan sekali sahaja di dalam Al-Quran. Ia disebutkan dalam suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Qul, katakanlah, huwa, dia adalah Allah yang Maha Esa. Huwa ni merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terpengaruh dengan mana-mana penafsiran yang menyeleweng yang menyatakan huwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana itu adalah penafsiran yang membawa kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada kelompok yang menyeleweng menyatakan huwa ini merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu Rasulullah, maka kita akan sebut bermaksud ayat ni, katakanlah Muhammad itu adalah Allah yang Esa. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Jadi huwa ni merujuk kepada Allah. Katakanlah dia adalah Allah yang Esa. Allahus Samad. Allah As-Samad. Dalam ayat ini diterjemahkan yang bergantung kepadanya segala urusan. Jadi insya-Allah malam ni kita akan lihat secara terperinci apakah maksud As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan ia tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengannya. Dalam beberapa siri yang awal-awal dahulu kita telah membincangkan tentang fadilat surah Al-Ikhlas, yang mana beberapa riwayat menerangkan tentang sebab penurunannya adalah kerana pertanyaan golongan musyrikin. Mereka tanya kepada Nabi SAW, sebutkan tentang Tuhan kamu, ceritakan tentang nasab Tuhan kamu. Jadi daripada riwayat-riwayat ini disebutkan bahawa kerana itulah diturunnya surah Al-Ikhlas. Jadi inilah surah yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis bahawa ia setara atau semisal dengan 1/3 Al-Quran. Kita dah sebutkan kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas ini 1/3 Al-Quran. Ulama' membahaskan, berbeza pendapat. Jadi salah satu pendapat yang ada ialah kerana surah Al-Ikhlas dia membicarakan tentang Tauhid. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ikhlas, dia tak ada cerita pasal benda lain. Tak ada cerita pasal hukum hakam fiqah, tak ada cerita pasal kisah-kisah. Tetapi fokus dia adalah kepada Tauhid. Jadi para ulama' menyatakan bahawa dia disebut 1/3 Al-Quran kerana Al-Quran secara umum isi kandungan dia boleh dibahagikan kepada 3 tema utama. Pertama, Tauhid.
Kedua, hukum hakam. Ketiga, cerita. Cerita sama ada cerita umat terdahulu dan semisalnya. Jadi surah Al-Ikhlas ini dia seolah-olah mewakili 1/3 isi kandungan Al-Quran, 1/3 topik utama dalam Al-Quran. Sebahagian ulama pula berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan surah Al-Ikhlas sama dengan 1/3 Al-Quran ialah ganjaran membacanya, pahala membaca surah Al-Ikhlas sama seperti membaca 1/3 Al-Quran. Dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, adakah kamu tak sanggup, tak mampu untuk membaca 1/3 daripada Al-Quran setiap malam? Lalu persoalan Nabi itu menimbulkan rasa berat di dalam hati para sahabat. Ialah nak baca 1/3 Al-Quran, banyak tu. Maksudnya 10 juzuk kita nak kena baca. Juzuk 30 kan setiap malam. Lalu mereka menjawab, siapa yang sanggup nak buat macam tu? Maka Nabi SAW sebut, Allahul Wahidus Samad Thuluthul Quran. Allah Al-Wahid As-Samad Thuluthul Quran. Nabi SAW sedang merujuk kepada surah Al-Ikhlas. Jadi dalam surah Al-Ikhlas ada dua nama yang tak disebutkan di tempat-tempat lain, iaitu Al-Ahad dan As-Samad. Al-Ahad pun sekali je dalam Quran, As-Samad pun sekali sahaja disebutkan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Ikhlas. Jadi Syekh Abdul Razak Al-Badar menyebutkan As-Samad maksudnya adalah Tuan, Sayyid, Tuan. Tuan yang agung, yang sempurna dalam ilmu, hikmah, kelembutan, kekuasaan, kemuliaan dan keagungan serta semua sifatnya. Dia adalah yang luas dan agung sifatnya, yang selalu diperlukan oleh semua makhluk dalam segala urusan mereka. Mereka, manusia dan segala makhluk, tidak memiliki Rabb selainnya. Jadi As-Samad macam yang kita lihat pada terjemahan, yang bermaksud yang tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. As-Samad ni kalau kita lihat, dia sering diberikan kepada orang-orang yang berkuasa lah. Contoh pemerintah, raja dan semisalnya, yang mana bila seseorang tu dia jadi pemimpin, jadi raja, ketua, dia akan jadi tempat bergantung orang-orang di bawah pemerintahan dia. Cuma pastinya As-Samad Allah, sifat As-Samad Allah sama sekali tidak akan sama dengan makhluk-makhluk. Tidak ada tempat untuk mereka menuju dan berlindung kecuali hanya kepadanya dalam memperbaiki urusan mereka di dunia dan dalam urusan agama mereka. Mereka akan selalu bergantung kepadanya di dalam musibah dan ketika ditimpa bahaya. Sebab itu kita diajar oleh Nabi SAW baca doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan Ya Qayyum, yang sentiasa menguruskan makhluk-makhluknya, yang berdiri dengan sendiri, tak perlu kepada makhluk. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi, jangan kau biarkan diriku, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Tarfat ain, walau sekelip mata. Sebab Allah Al-As-Samad, tempat kita meletakkan segala kebergantungan kita. Jadi itu maksud As-Samad. Kita bergantung pada manusia juga, kita perlukan bantuan orang lain. Tetapi manusia, hatta pemimpin macam mana pun kita minta bantuan dia, kadang-kadang ada bantuan yang tak boleh diberikan. Kemampuan dia untuk membantu kita pun terbatas. Rakyat bila dalam kesusahan, dia akan jumpa dengan pemimpin dia. Dia mengharapkan pemimpin dia untuk bantu lepaskan mereka daripada kesusahan. Tetapi
sudah pasti kemampuan pemimpin dari kalangan makhluk itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, maksudnya kalau berkumpul segala manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat mereka, Allah Subhanahu wa taala boleh bagi segala apa yang mereka minta tanpa mengurangkan sedikit pun apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kita minta ke Allah, kalau Allah nak bagi pada semua orang segala permintaan mereka, tak berkurang pun apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Menundukkan diri kepadanya jika ditimpa kesusahan dan malapetaka, meminta pertolongan, beristighasah di saat terkena bala dan ujian. Ini kerana semua makhluk mengetahui bahawa di sisi Allah lah yang memiliki segala keperluan mereka, dan Allah lah yang memiliki jalan keluar daripada semua kesulitan. Sebab tu kita dah sebut sebelum ni, antara tips murah rezeki, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar kat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki kat dia daripada jalan yang tak disangka-sangka. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita minta perlindungan. Allah lah yang boleh beri jalan keluar kepada masalah kita. Kerana apa? Kerana kesempurnaan ilmu, keluasan rahmat, kelembutan kasih sayang, kekuasaan, kemuliaan dan kekuatannya. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan dalam tafsirnya daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, As-Samad adalah Tuhan yang sempurna dalam kedudukannya, yang mulia dan yang sempurna dalam kemuliaannya, yang agung dan sempurna keagungannya. Jadi Abdullah bin Abbas nak kata As-Samad ni menunjukkan kepada pelbagai sifat yang terpuji. Pada awal-awal pengajian kita dah sebut ada beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yang mana dia bukan hanya menunjukkan kepada satu maksud sifat sahaja. Bahkan ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dia menunjukkan kepada banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya As-Samad. Jadi dalam di sini, sebab tu Abdullah bin Abbas kata As-Samad adalah Tuhan yang sempurna dalam kedudukannya. Maksud As-Samad menurut Abdullah bin Abbas ialah Allah memiliki segala sifat yang terpuji, dan segala sifat terpuji yang dia miliki itu sempurna. Sempurna. Tanpa ada sebarang kecacatan, tanpa ada sebarang keaiban, atau tanpa ada sebarang batasan. Jadi yang mulia dan yang sempurna dalam kemuliaannya, agung dan sempurna dalam keagungannya, yang lembut dan sempurna dalam kelembutannya, yang kaya dan sempurna dalam kekayaannya. Tuan-tuan, manusia kadang-kadang dia bila dia lemah lembut, dia menyebabkan dia dipijak oleh orang, ditindas oleh orang. Allah dia maha lemah lembut, Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi dia juga Al-Muntaqim, dia maha membalas kejahatan manusia. Kalau terjemahan kita kat Al-Muntaqim ni yang maha membalas dendam lah. Kalau manusia kadang-kadang, kalau orang dia jenis lemah lembut, dia jenis tak balas kalau orang buat apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia memiliki semua sifat ni. Dan manusia pula kalau jenis yang kuat, yang jenis balas segala kejahatan orang, dia tak ada kelembutan kebiasaannya. Dia pantang orang buat kat dia, dia mesti balas. Tapi Allah dia Al-Muntaqim, yang membalas kejahatan. Dalam masa yang sama dia Ar-Rahman, dia maha rahmat, luas rahmat dia. Dia Ar-Rahim, dia penyayang. Dia Al-Ghafur, dia pengampun. Jadi sukar untuk kita bayangkan bagaimana orang, kalau kita lihat daripada sudut manusia, macam mana orang yang Al-Muntaqim, membalas dendam, tiba-tiba dia juga memiliki sifat pemaaf, pengampun, penyayang. Sebab tu walillahil masalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala ini perbandingan yang tertinggi. Tidak ada sesiapa pun
yang dapat menandingi kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kaya dan sempurna kekayaannya. Manusia dia kaya juga, tapi dia masih perlu kepada orang lain. Sebab tu Allah Al-Ghani, yang maha kaya, lawan kepada kaya fakir. Manusia dia mungkin kaya daripada sudut harta benda, tapi dia masih memerlukan orang lain nak menguruskan kekayaan dia. Jadi tidak ada manusia yang tak perlukan orang lain. Yang perkasa dan sempurna, yang berilmu dan sempurna dalam keilmuannya, yang hakim dan sempurna dengan hikmahnya, dialah yang sempurna dalam segala bentuk kemuliaan dan kedudukan. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat ini tidak layak kecuali hanya baginya. Manusia boleh jadi kaya, manusia boleh jadi penyayang, manusia boleh jadi lemah lembut, tetapi semua sifat mereka ini tidak akan sampai ke tahap kesempurnaan. Sepenyabar-penyabar seorang manusia pasti ada batas kesabaran dia. Sekeras-keras hati seorang manusia yang jenis akan balas, orang buat jahat kat dia, dia mesti balas, pasti ada titik kelemahan dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia Al-Muntaqim, tetapi dia Al-Khabir, dia Al-Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala seimbang sifat-sifat dia. Sifat yang kita nampak kalau pada manusia tak kena. Al-Mutakabbir, yang kalau kita terjemahkan yang maha sombong lah, takbur. Manusia tak boleh langsung ada sifat ni. Tapi Allah Al-Mutakabbir, yang kalau kita terjemahkan yang maha sombong, kena dekat Allah. Sebab tidak ada yang lebih besar, yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi As-Samad menunjukkan kesempurnaan Allah dalam segala aspek, segala sisi. Ucapan Abdullah bin Abbas di atas menjelaskan bahawa nama yang mulia ini termasuk salah satu nama Allah yang indah, Al-Husna, yang baik, yang menunjukkan akan beberapa makna, bukan satu makna sahaja. Di dalamnya juga terdapat dalil yang menunjukkan akan banyaknya sifat Allah Subhanahu Wa Taala serta keagungan dan kesempurnaannya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, As-Samad adalah Tuan yang sempurna dalam kedudukannya. Sebab itu orang-orang Arab terdahulu akan menamakan pemimpin mereka atau orang-orang yang mulia di kalangan mereka dengan nama Samad, kerana nak menunjukkan banyaknya sifat-sifat yang mulia pada diri mereka. Seolah-olah mereka ni sempurna lah. Maksud orang yang paling baik, yang mana manusia sering minta tolong kat dia, maka orang-orang Arab akan namakan mereka sebagai Samad. As-Samad adalah tempat hati manusia selalu bergantung kepadanya dengan harapan dan rasa takut, kerana banyaknya sifat terpuji yang terkandung dalam nama itu. Oleh itu, majoriti ulama salaf, seperti yang kita dah nukilkan tadi Abdullah bin Abbas, dia terangkan, dia sekadar ulangan lah apa yang kita baca tadi. Jadi disebutkan di sini, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahawa maknanya As-Samad ini, dia berasal daripada dua perkara. Nama As-Samad menunjukkan dua perkara, iaitu Al-Jam'u, bergabung, penggabungan atau berkumpul, Al-Qasdu, tujuan. Maksudnya apa? As-Samad ialah zat yang semua makhluk menuju kepadanya dan berkumpul semua sifat ketinggian pada dirinya. Jadi Al-Jam'u, berkumpul semua sifat terpuji. Dan Qasdu, tujuan, maksudnya semua manusia dia akan pergi dekat Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta pertolongan. Seperti mana orang-orang pemimpin-pemimpin yang dipanggil As-Samad tu, yang dipanggil Samad, orang akan berkumpul pada mereka. Kenapa orang berkumpul kat mereka? Sebab ada tujuan, ada hajat yang mereka nak pemimpin mereka itu tunaikan. Di sini kita nukilkan banyak ungkapan para salaf dalam menafsirkan nama As-Samad. Ada antara mereka menyatakan As-Samad ialah yang tidak memiliki rongga. Rongga ni jauf, tidak makan dan tidak minum,
Ada yang menyatakan As-Samad pula adalah zat yang kepadanya semua makhluk memerlukan. Ada yang menyatakan dia adalah zat yang tidak keluar daripadanya sesuatu pun. Sebab itu ada sebahagian ulama tafsir, Ibn Katsir rahimahullah dinukilkan pendapat sebahagian ulama menyatakan As-Samad ini diterangkan pada ayat selepasnya, iaitu lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan ia tidak dilahirkan. Jadi sebahagian ulama menyatakan itu adalah penjelasan kepada As-Samad juga. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan semua pendapat-pendapat dan penafsiran ini. Begitu juga Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Jadi kadang-kadang kita akan baca satu perkataan, satu ayat dalam Al-Quran. Ulama-ulama tafsir membawakan huraian yang sangat banyak. Contoh kalau kita baca surah Al-Fatihah, Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ada yang kata Siratal Mustaqim ni bermaksud Al-Quran. Ada yang kata Siratal Mustaqim ni bermaksud As-Sunnah. Ada yang kata Siratal Mustaqim ni ikut jalan para sahabat. Dan pelbagai penafsiran. Jadi Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah membuat kesimpulan bahawa kesemua penafsiran-penafsiran yang saling berbeza ini, ia bukanlah penafsiran yang saling bercanggah antara satu sama lain. Ia sebaliknya adalah penafsiran yang saling menafsirkan antara satu sama lain. Dan sebab itu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam usul tafsir dia menyatakan bahawa kebanyakan perbezaan dalam penafsiran para ulama kepada tafsir pada sesuatu ayat Al-Quran, sebahagian besar perbezaan dalam penafsiran ni hanyalah perbezaan dalam, kita katakan, memberikan contoh kepada maksud ayat tersebut. Contoh Siratal Mustaqim tadi, ada yang kata Al-Quran, ada yang kata As-Sunnah, ada yang kata ikut jalan para sahabat. Tapi kesemuanya menjurus kepada satu maksud, iaitu inilah jalan yang lurus yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama juga dengan As-Samad. Kalau kita tengok tadi ulama tafsir berbeza pendapat tentang maksud dia. Tetapi semua penafsiran tadi dia akan kembali kepada satu perkataan, iaitu menunjukkan kesempurnaan segala sifat-sifat mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki. Dan dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka Allah menjadi tempat bergantungnya semua makhluk. Sebab makhluk tahu Allah adalah Tuhan yang sempurna, yang mampu nak lunaskan segala harapan mereka, nak tunaikan segala permintaan mereka. Maka manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah menukilkan daripada perkataan Imam At-Tabrani dalam As-Sunnah. Lepas disebutkan semua penafsiran ulama tentang maksud As-Samad, maka beliau berkata, Imam At-Tabrani berkata, semua ucapan ini benar dan ini merupakan sifat Rabb kita. Dialah yang selalu bergantung kepadanya. Dialah yang tempat selalu makhluk bergantung kepadanya. Dan dialah yang memiliki kedudukan tertinggi. Dia As-Samad, tidak berongga, tidak makan, tidak minum. Dia yang maha kekal, bukan seperti makhluk-makhluknya. Jadi jelas bahawa As-Samad menunjukkan kepada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak nukilkan huraian oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Maqsad Al-Asna tentang maksud As-Samad. Ada ramai ulama tulis tentang Asmaul Husna, antaranya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi saya tak pasti ada terjemahan ke tak kitab ni, sebab Al-Maqsad Al-Asna ni dia ringkas huraian dia, dia tak panjang sangatlah, dia terus sebut satu nama dan terus apa maksud nama tersebut. Jadi dia kata As-Samad, kata Imam Al-Ghazali, huwa allazi yasmadu ilaihi fil hawaij. Dialah tempat bergantung kepadanya segala makhluk dalam segala hajat mereka. Dan disebutkan kemudian dia kata, wa man ja'alahu Allah Ta'ala, sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dirinya
Jadi kita nak lihat, kita masuk kepada praktikal. Apa bukti kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni As-Samad? Pertama, kita dah tahu bahawa bila kita beriman bahawa Allah As-Samad, maka kita pasti akan sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kalau dia mentadabbur nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tadabbur, maka dia akan bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Manusia kalau dia faham sifat-sifat Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah, dia tidak akan mensyirikkan Allah. Dia tidak akan meminta kepada pokok, kepada batu, meminta bantuan daripada jin, syaitan dan semisalnya. Yang mana sebahagian daripada mereka, bila mereka berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib, dengan jin misalnya, mereka terpaksa buat sesuatu dalam bentuk ketaatan atau patuh mereka kepada jin tersebut. Kadang-kadang buat benda-benda yang tak masuk akal, sampailah ke kemuncaknya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita beriman bahawa Allah As-Samad, maka perkara pertama yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ialah apabila kita dalam kesusahan, yang pertama kita tuju pergi untuk minta tolong ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ajar kita, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak minta, minta ke Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta tolong dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak boleh minta tolong kat makhluk, tetapi sewajarnya kita, kalau kita orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman Allah As-Samad, tempat bergantung segala makhluk. Perkara pertama yang muncul dalam kepala kita bila kita ditimpa kesusahan, ada hajat, sesuatu hajat, kita pergi ke Allah dulu. Kita sakit kepala, bukan Panadol, bukan doktor yang kita pergi dulu. Kita pergi dekat Allah dulu, doa kat Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Bukan tak ikhtiar, tapi maksudnya yang sepatutnya, yang first muncul kat kepala kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja perkara yang kita nak lakukan, kita minta dulu dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah lambang hakiki kita benar-benar beriman bahawa Allah As-Samad. Jadi itu yang pertama. Maksudnya kita akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut, man lam yas'alhu yaghdab alaih. Sesiapa yang tak minta dekat Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepada dia. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sahaja yang kami sembah dan engkau sahaja kami mohon pertolongan. Jadi ayat itu merupakan satu perkara yang sangat luas dalam Islam, sangat penting, dia pokok ajaran Islam. Kita menujukan ibadah kita kepada Allah semata, dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Sebab kita, kalau kita bergantung harap kepada manusia, tak semua manusia boleh tunaikan hajat kita. Bahkan sebaik-baik manusia, pemurah bagaimanapun dia, bila kita berhajat kat dia, boleh jadi ada benda-benda yang dia tak dapat nak tolong kita. Jadi kalau kita bergantung kepada manusia, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan kecewa. Sebab tu keimanan kepada Allah, memahami sifat-sifat Allah ni penting dalam membentuk diri kita. Bahkan dia penting dalam membentuk diri kita untuk menerima takdir-takdirnya. Kenapa kita kadang-kadang sukar nak menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Kita berputus asa daripada rahmat dia. Antara sebabnya kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita waktu kita sakit dah susah, baru kita cuba nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaiknya biar waktu kita senang, sihat ni kita kenal Allah. Jadi bila timpa musibah, kita tahu Allah ada. Kita tahu kita ada Allah yang akan sentiasa membantu kita. Jadi tu pertama, praktikalnya bila percaya kepada Allah As-Samad, kita akan sentiasa meminta kepada Allah, dan kita akan menjadikan dia sebagai tempat
kita memohon hajat kita. Yang kedua, Imam Al-Ghazali kata, wa man ja'alahu Allah Ta'ala maqsad ibadihi, sesiapa manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dirinya sebagai tumpuan hamba-hamba Allah dalam menunaikan fi muhimmati dinihim wa dunyahum, dalam menunaikan urusan penting dalam agama dan keduniaan mereka. Allah kata, Imam Ghazali kata, sesiapa manusia yang Allah takdirkan dia menjadi tumpuan manusia untuk menunaikan hajat, meminta pertolongan, bertanyakan soalan, minta petunjuk, nasihat dan semisalnya. Jadi maksudnya orang sentiasa perlukan dia dalam pertolongan. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan nikmat kepada orang tadi sebahagian daripada sifat As-Samad. Kita kadang-kadang rasa rasa rimah, kadang kejap orang datang minta tolong kat kita. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kita kalau menjadi tumpuan manusia untuk minta tolong, orang tanya soalan kat kita, orang minta nasihat kat kita, maka itu bermakna Allah dah memberi sedikit sifat As-Samad kepada kita. Maksudnya apa? Bila kita beriman Allah As-Samad, salah satu akhlak kita dengan nama-nama Allah ialah kita cuba beramal dengan nama tersebut. Kita memang tak dapat mencapai kesempurnaan. Kita dah sebut tadi, sifat Allah sempurna. Tetapi kita kena berusaha sebagai manusia dalam lingkup kemampuan kita. Sebagaimana Allah As-Samad adalah tempat makhluk meminta hajat, tempat menunaikan hajat mereka untuk melepaskan mereka daripada kesusahan, maka begitu jugalah manusia, dia perlu menjadi orang yang sentiasa melepaskan manusia lain daripada kesusahan. Jadi orang yang beriman Allah As-Samad, dia akan sentiasa menjadi manusia yang cuba menyelesaikan masalah orang. Orang datang minta nasihat, dia cuba bagi nasihat yang terbaik. Kadang-kadang orang datang nak bercerita, kadang-kadang orang ada masalah, dia bukan nak minta nasihat, dia sekadar nak ada orang yang dengar masalah dia. Jadi orang yang benar-benar beriman dengan nama Allah As-Samad, dia akan cuba menjadi pendengar yang baik kepada orang-orang yang cuba meluahkan masalah. Jadi dua cara kita mentadbirkan, merealisasikan nama Allah As-Samad ni. Pertama, kita dengan Allah, iaitu bila kita apa-apa masalah, kita rujuk Allah. Apa-apa saja permintaan, kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berusaha merealisasikan sifat Samad ini dalam diri kita juga. Cuma Imam Al-Ghazali sebut, akan tetapi As-Samad Al-Mutlaq, sifat As-Samad Al-Mutlaq, dia hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia tetap disuruh untuk mempunyai sifat yang macam tu. Kita lihat beberapa hadis Nabi SAW tentang sifat macam ni. Ibnu Abi Dunya dalam sebuah hadis hasan dalam kitabnya Qada'ul Hawaij, Ibnu Abi Dunya dia meriwayatkan daripada an ba'di ashabin Nabi SAW. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kata Nabi SAW, hadis hasan, anfa'uhum linnas. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ni tak ada dalam buku kan? Dia cari tak ada. Ni saya tambah di nota saya, sebab nak terangkan macam mana kita nak tatbik, realisasikan nama As-Samad ni dalam kehidupan kita. Nabi SAW tanya siapa manusia yang paling Allah sayang, maka jawab Nabi SAW, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Wa inna ahabbal a'mali ilallah, dan sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai, sururun tudkhiluhu ala mu'min, amalan yang paling Allah cintai ialah gembira, perasaan gembira dan senang yang kamu masukkan dalam jiwa orang beriman. Maksudnya
Nabi SAW jawab, orang yang paling Allah cintai ialah yang paling bermanfaat kepada manusia, dan amalan yang paling Allah cintai ialah menggembirakan hati manusia, memasukkan surur, memasukkan kegembiraan, ketenangan dalam jiwa manusia. Takshifu anhu karba, melepaskan mereka daripada kesusahan. Au taqdi anhu daina, melunaskan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'a, menghilangkan kelaparan dia. Lepas tu Nabi SAW kata, wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin, untuk aku berjalan dengan saudara seislamku untuk menunaikan hajatnya, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an a'takifa syahraini fi masjidin, berjalan dengan saudara seislamku untuk aku menunaikan hajatnya, lebih aku cintai daripada beriktikaf selama 2 bulan di dalam masjid, kata Nabi SAW. Wa man kaffa ghadabahu, sesiapa yang menahan kemarahannya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutup keaiban dia. Wa man kazama ghaizahu, walau syaa ayyumdiyahu amdah, sesiapa yang menahan diri dia, kemarahan dia, walaupun dia nak buat perkara tersebut, nak balas kejahatan orang semisalnya, mala Allahu qalbahu ridha, Allah isi hati dia dengan perasaan redha. Wa man masya ma'a akhihi muslim fi hajatin, sesiapa yang berjalan dengan saudara seislamnya untuk menunaikan hajatnya, hatta yuthbitaha lahu, sampai dia tunaikan hajat orang tersebut, tercapai hajat orang tersebut, sabatallahu qadamaihi yawma tazillul aqdam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetapkan kakinya pada hari kiamat nanti. Wa inna su'al khuluq la yufsidul amal, kata Nabi SAW, akhlak yang buruk akan merosakkan amalan. Kama yufsidul khallul asal, sebagaimana cuka merosakkan madu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Qadaul Hawaij. Jadi hadis ini dibawakan untuk menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala suka manusia mempunyai sifat as-samad tu. Macam kita tahu, kita sebut tadi, as-samad adalah tempat bergantung semua manusia. Jadi Allah suka manusia juga menjadi tempat bergantung orang lain. Jadi tak salah kita minta dekat makhluk, tak salah. Dan kita jangan merungut kalau orang sentiasa minta tolong kat kita. Yelah, kadang kita manusia, sebab tu kita katakan manusia ni sebaik-baik dia adalah limit batasan dia. Tapi kita kena berusahalah merealisasikan sifat samad ni dalam diri kita. Macam hadis Nabi SAW tadi sebut, malam yas'alhu yaghdab alaih, Allah ni sesiapa tak minta kat dia, dia marah. Kita kalau orang asyik minta kat kita, kita marah kan. Hari pertama dia minta, okey. Kali kedua minta, okey. Kali ketiga, kau ni asyik minta kat aku. Itu nampak macam mana sempurnanya as-samad Allah. Dia tak marah kita minta. Allah Subhanahu wa ta'ala tak marah kita ungkit kat Allah. Allah suka. Contoh bukti kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua, dia doa kat Allah. Macam mungkin tadi tu, ya Allah, aku pernah buat itu ini semua, kalau aku ikhlas kau bukakan pintu gua ni. Dengan Allah, Allah tak marah benda macam tu. Allah suka. Tapi kita dengan manusia, kalau manusia ungkit, contoh manusia pernah tolong kita. Mungkin dia pernah tolong kita. Dia pernah tolong kita, lepas tu satu hari dia dalam kesusahan, dia minta tolong pula daripada kita. Kita tak nak tolong. Dia pun okey lah, aku dulu aku tolong kau ni. Kita tak suka. Tapi Allah lain. Allah suka. Allah suka kita cerita apa kita dah buat, apa dia bentuk ketaatan yang kita dah buat. Tapi yang penting kita cerita ke Allah lah. Bahkan tu menjadi salah satu sebab untuk mustajabnya doa. Sebab tu as-samadnya Allah, as-samad yang mutlak. Manusia sebaik mana pun, dia pasti ada had batas dia, yang mana bila melebihi had batasan dia, dia tak mampu dah nak tunaikan hajat manusia yang lain.
Jadi kita kalaulah ditakdirkan kita menjadi tumpuan manusia, meminta nasihat, meminta tolong, kita kena bersangka baik dengan Allah. Kadang-kadang kita kata, apalah aku daripada ramai-ramai manusia, kenapa kat aku juga dia datang? Ramai orang kat sini. Kalau kita bijaklah agama ke, kita guru agama tu, punyalah ramai ustaz, kenapa kat aku juga kau datang minta nasihat? Ustaz tu ada, tak ada pula orang kerumun dia. Ustaz tu tak ada pula orang kerumun. Kan kita nampakkan beza. Kadang-kadang macam saya kat UAE tu ada seorang guru saya, Dr. Ibrahim Nuhu. Dia kalau dia pergi mana kat masjid, dia melekat semua orang. Dia macam gula. Budak-budak akan kerumun, dia kulu kilih. Dia jalan je bangun solat, kejap ada orang tahan tanya soalan. Jadi bila saya baca hadis ni tu, bila baca huraian Imam Al-Ghazali tadi tentang Masuk As-Samad, yang mana bila Allah nakkan kebaikan kat seorang, Allah akan campakkan sedikit sifat As-Samad pada dia. Yang mana manusia akan sentiasa datang kat dia, jumpa dia, minta pertolongan, minta nasihat. Jadi bila saya tengok guru saya Dr. Ibrahim Nuhu tu, nampak macam mana Allah bagi kebaikan dekat dia. Jadi sebelum kita azan, kita baca satu hadis yang terakhir daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iza aradallahu bi 'abdin khaira." Bila Allah nakkan kebaikan untuk seseorang manusia, ista'malahu, Allah akan pergunakan dia. Ista'mala tu mempergunakan dia. Bila Allah nakkan kebaikan pada seorang manusia, Allah akan guna dia. Jadi para sahabat tanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, macam mana Allah mempergunakan hamba ni? Macam mana Allah gunakan hamba ni? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah Subhanahu wa taala akan buatkan dia melakukan amal kebaikan sebelum kematian dia. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis sahih. Jadi tuan-tuan, kalau kita orang selalu datang minta tolong kat kita, kita anggap saja Allah dah campakkan sikit sifat rahmat dia kepada kita, sifat as-samad dia kepada kita, sampai orang datang kat kita minta nasihat, minta tolong. So, kalau kita tak ada feel macam ni, kita akan rasa rimas pula orang datang minta tolong, minta itu, minta ini. Tapi bila kita baca benda ni, tak apalah. Kalau kita mampu, kita tolong. Kalau kita tak mampu, kita ucap perkataan yang baik kepada orang yang minta tolong. Jadi kita sambung huraian ni selepas azan nanti, insya-Allah. Baca bismillah. Duduk.
وبعث مقام محمود الذي ولد بلا ربا بإسلام دين محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada muka surat 183. Imam Al-Baghawi berkata, yang paling utama adalah diterima semua penafsiran yang saling berbeza tadi, kerana semua penafsiran itu sesuai. Maka tidak ada di alam ini As-Samad yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan berkuasa atas segala sesuatu. Itu adalah nama khusus bagi Allah yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada siapa pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma pernyataan As-Samad ni khas untuk Allah dan tak boleh beri pada makhluk. Saya tawakuf dulu, kena periksa dulu. Sebab ada sebahagian nama boleh diberikan kepada manusia, ada sebahagian nama memang khusus untuk Allah. Cuma As-Samad ni nak kena periksa dia dalam kategori yang mana. Sebab kalau ikut huraian Imam Al-Ghazali tadi, maksudnya boleh diberikan nama Samad kepada manusia walaupun kita tak mulakan dengan Abdul Samad. Sebab disebutkan bagaimana manusia memiliki juga sifat tersebut, cuma tidak sempurna seperti Allah Subhanahu wa taala. Syekh Syankiti berkata, yang terkenal dalam ucapan orang Arab permutlakan nama As-Samad bagi Tuhan yang agung dan atas sesuatu yang tidak berongga. Maka Allah adalah Tuhan yang merupakan tempat manusia bersandar dan berlindung ketika ditimpa musibah. Dialah yang suci daripada sifat-sifat makhluk seperti makan dan selainnya. Sebab tu disebutkan maksud As-Samad ialah yang tidak berongga. Sebab manusia bila makan, kita makan melalui jauf ni, rongga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dia tak makan. Sebaliknya dia yang bagi manusia makan. Apabila seorang hamba telah mengetahui bahawa Allah disifatkan dengan kesempurnaan dan kemuliaan, dan Allah tidak ada sesuatu pun di atasnya, tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya, dan dia adalah tempat bergantung dan berlindung semua makhluk, dan tidak ada tempat berlindung dan keselamatan kecuali kepadanya, dialah satu-satunya tempat manusia berlari kepadanya. Maksud berlari kepada Allah, menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah tempat bergantung segala keperluan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang memperkenankan permintaan orang yang dalam keadaan kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Dan siapa pula yang menghilangkan kesusahan? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan mereka khalifah di muka bumi. A ilahum ma'allah. Lalu Allah tanya, adakah ada Tuhan lain yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Qalilam ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingati perkara ini. Jadi itulah sedikit huraian kita kepada nama Allah As-Samad. Jadi huraian dia tak terlalu complicated, jadi kita tamatkan dalam satu sesi saja. Jadi kesimpulan dia, kita ringkaskan, As-Samad bermaksud Allah memiliki segala sifat yang mulia, penuh dengan kesempurnaan, dan Allah menjadi tempat bergantung hajat semua manusia. Semua makhluk memerlukan kepada Allah. Jadi macam mana kita mentadbikkan, merealisasikan keimanan kita kepada Allah As-Samad? Pertama, ada apa-apa masalah, minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja, sekecil-kecil permintaan kita, masalah kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu baru kita minta tolong orang, jumpa doktor, minta nasihat kaunselor dan sebagainya. Tapi yang first, minta tolong dekat Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri kita. Ada masalah, minta ke Allah dulu. Ada masalah, minta Allah ke Allah dulu. Sakit kepala, jangan pergi ambil Panadol dulu. Baca doa, ya Allah hilangkan sakit kepala aku. Benda simple-simple tu. Kita kena latih diri kita. Apa-apa, Allah dulu, Allah dulu. Yang kedua, bagaimana kita mentadbikkan nama Allah ni? Iaitu dengan kita cuba menjadi manusia yang sentiasa memenuhi
permintaan orang, menunaikan hajat orang lain, membantu orang dalam kesusahan, sebagaimana Allah As-Samad yang menunaikan hajat-hajat dan keperluan manusia. Wallahu alam. Sampai di sini saja untuk malam ni. Sebelum kita bersurai, kalau ada sebarang persoalan. Muslimin ada soalan? Muslimah ada soalan? Okay, kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih.